Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang dikurniakan kepada kita pada saat ini dan pada hari ini menjadi asbab untuk kita dapat berbuat baik dan berbuat taat pada Allah Ta'ala. Dan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini menjadikan kita ini hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita menjadikan kita ini orang yang melakukan kejahatan atas nikmat-nikmat tersebut. Dengan nikmat yang ada, kita menjadi semakin jahat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hidup, nikmat dunia, nikmat berkeluarga, nikmat anggota tubuh badan dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, khususnya iaitu nikmat hidup yang paling besar sekali. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa dalam pimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan menuntut engkau sesuatu. Situ tak? Dan menuntut engkau sesuatu yang memelihara akan iman itu, dan suka engkau meninggalkan berbuat ibadat itu. Jadi orang yang mendapat khalwah, rasa manisnya iman, jadi dipelihara daripada suka meninggalkan kebaikan, amal, ibadah dan taat dalam pemeliharaan Allah. Ini yang dikatakan mahfuz ni. Allah pelihara dia daripada kejahatan, kemaksiatan dan daripada perkara yang menjadi asbab dia jauh dengan Allah. Ya, ini golongan ini. Ya, golongan yang Allah mula pelihara dia. Kenapa orang ni dapat pemeliharaan daripada Allah? Ya, maka adalah sebab yang demikian itu kerana nur pada hati engkau. Ya, maknanya kenapa kita dipelihara tadi? Sebab Allah campakkan nur di dalam hati kita, iaitu nur iman, nurul hidayah, nurul taufik, nur ma'rifah. Bila orang dah mula kenal Allah Ta'ala dengan iman dia, lalu dia sentiasa diisi dengan nur hidayah dan taufik dalam pimpinan Allah Ta'ala. Dia dapat dalam pimpinan Allah. Yang inilah yang dikurniakan kepada salafus salih. Mereka sentiasa dalam pimpinan Allah. Ilmu yang Allah kurniakan kepada dia bukan sebagai semata-mata hanya ilmu, tetapi ilmu itu menjadi asbab ia dipimpin oleh Allah. Semakin dia tahu, semakin dia kenal. Semakin dia kenal, semakin dia kasih. Ya,
maka tatkala ia mula kasih. Bila mula kasih, maka datang yakin. Bila datang yakin, datang iffah. Iffah ini dia tidak bergantung selain Allah. Dia rasa dicukupkan oleh Allah. Bila datang rasa dicukupkan oleh Allah, pada ketika itu keikhlasan di dalam pengharapan dan pergantungan dia semata-mata kepada Allah Ta'ala. Yang inilah yang berlaku kepada salafus salih, kekasih-kekasih Allah. Mereka ni jadi hidupnya tenang. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dalam hatinya penuh dengan nur yang diisi oleh Allah. Tapi syarat untuk hati itu diisi dengan nur, bekas mesti bersih. Bekas nur ni tadi mesti bersih. Kalau bekas tak bersih, masuk cahaya. Kita dulu masa kecil-kecil, tuan-tuan, kita di rumah dulu tak ada api. Kita pakai pelita, sini panggil pelita apa? Pelita ayam ke? Kalau cermin ni, tuan-tuan, ada, saya panggil jelaga. Tuan-tuan panggil apa? Sawang. Kalau tempat saya panggil jelaga. Sawang. Kalau ada sawang, api tu besar sekalipun, cahaya dia tak lepas keluar. Begitu dalam keadaan bekas ni tadi. Ada nur, bukan tak ada nur. Tapi sebabkan cermin ni ada sawang, maka tatkala tu dia tak boleh keluar pada zahir cermin ni tadi. Maka zahir qalbun tadi ni anggota 7. Ni zahir. Sebab qalbun ni raja. Jika raja ni bersawang, maka rakyat dia bersawang. Jadi Imam Ghazali disebut gitu. Maka qalbun ni raja dan anggota tu rakyat. Ni dalam Salikin ada. Sebab itu dia tak boleh menerangi yang di sekelilingnya. Nurun ala nur tadi. Sebab itu kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca berjanji maulid kan. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Istilahnya ke mana pun dipijak kaki oleh Rasulullah menjadi anwar. Itu dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita nak cakap ini sekadar ilmu. Sudut adab ni semua tak boleh. Sudut adab ni kata Syekh kami tak boleh. Tapi dari segi ilmu, pada ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, qalbun Nabi ni tadi dibersihkan oleh Jibril AS dan dibuang daripada qalbun dia itu satu titik daripada titik hitam tadi. Ini pada ilmu dia. Pada adab ni kita tak boleh nak menyatakan dalam hati Nabi ada nuktah hitam, tak boleh. Pada adab dia. Pada adab dia tak boleh. Pada ilmu dia, sebab ilmu dia cerita begitu. Cuma Syekh kami ni, dia untuk tidak, dia kata, menyalahi adab dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan titik hitam itu dikaitkan dengan rahmah, lalu dibuang. Sebab Nabi ini tadi Allah sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bila sebut lil alamin ni, kalau dalam usul kita belajar, alam ini tiap-tiap perkara yang dijadikan oleh Allah nama dia alam. Jadi dibuang apa tau? Dibuang ruang. Tidak ada rahmat bagi iblis sendiri.
bagi menjaga adab. Bagi menjaga adab. Jadi bila sebut rahmatan lil alamin, seluruh kejadian, maka iblis pun dijadikan oleh Allah untuk menjaga adab. Ya. Jadi apabila bekas ni bersih, maka semua alam ni dapat rahmah illa iblis. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam mendapat rahmat. Dengan diutuskan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa iblis. Ini kalau kalam Syekh kami. Kerana pada kita nak meletakkan dalam hati Nabi ada kotoran, salah adab. Begitu juga tentang Sayyidina Adam AS. Bila kita nak meletakkan Nabi Adam buat salah adab. Kerana perkara itu telah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa ditakdirkan makan buah khaldi? Sebab dia makan buah khaldi ni tadi nak menyatakan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kalau telah ada, bukanlah salah. Tapi sebab ilmu dia. Ilmunya kerana buah khaldi ni tadi antara buah yang dilarang oleh Allah. Ni pada jalan ilmu dia. Tapi pada jalan adabnya, kita nak kata Nabi Adam salah, adabnya salah. Tapi pada perjalanan ilmu dia begitu. Maka dijadikan asbab itu, kerana apa tuan-tuan? Makan buah khaldi itu untuk menjadi asbab menjadi khalifah di muka bumi Allah. Itu dia. Ini dalam penjagaan adab. Sebab itu seorang hamba ni tadi, dia lebih kepada penjagaan adab itu sendiri. Penjagaan adab ni paling penting tuan-tuan. Sebab itu Imam Syafi'i menyatakan kepada kita, banyak adab itu lebih bagus, lebih baik daripada banyaknya ilmu. Dia kata lebih bagus. Hatta sedemikian. Baik. Itu golongan salaf soleh, ulama-ulama, mereka ni di dalam beramal mereka jaga adab. Hatta salat mereka jaga adab, tuan-tuan. Dalam penjagaan adab ni tadi. Hudur hati ni adab, tuan-tuan. Hadir hati dalam salat, adab. Hadir hati dalam doa, adab. Contoh, tuan-tuan doa, tapi tuan-tuan tak ada rasa apa-apa. Agak-agak, pada ni segi ilmu dia. Allah Ta'ala tahu tak kedudukan tuan-tuan ketika tuan-tuan doa? Tentu Allah tahu kan. Sebab kita belajar Allah bersifat dengan ilmu. Jadi ketika kita angkat tangan, tapi kita tak ada rasa apa, kita tak ada rasa nak. Gitu. Kita amin-amin saja je. Amin tu amin sajalah. Tak ada harap, tak ada rasa nak dengan apa yang kita doakan. Jadi pada pandangan Allah, kita ni nifak. Kita berpura-pura di dalam doa ni sendiri. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia meletakkan khusyuk ini salah satu daripada rukun salat. Pada Imam Ghazali. Pada fiqah dia, tak masuk. Sebab itu kena jaga daripada sudut adab ni tadi. Apa pentingnya adab? Ketika kita kuat menjaga adab. Ketika itulah, kata ulama, terhasillah segala amalan yang kita laksanakan. Kalau dalam kitab tasawuf disebut tajalli lah. Itu cerita. Tapi saya tak adalah nak sebut tajalli kan. Nanti susah nak faham.
Kita ngaji macam ni tak payahlah sebut tajalli, susah nanti. Ya. Apabila kita kuat menjaga adab dalam amalan, tatkala itulah dikurniakan atas kita halwah ni tadi. Rasa manis, sedap, rasa seronok, ya. Rasa tu. Jadi satu-satu amalan yang tidak ada rasa, kita rasa tuan-tuan kalau makan satu makanan tawar je, apa tuan-tuan agak-agak tuan-tuan makan tapi tuan-tuan tak ada garam, tak ada minum gula, tak ada, rasa seronok tuan-tuan? Tak seronok dah. Maka kita seronok makan itu sebab rasa ke sebab makanan tu? Kita beli nasi dagang tuan-tuan. Nasi dagang tawar. tak ada bau garam, tak ada apa-apa pun tak ada. Nasi dagang B ni cukup semua, rasa semua cukup. Mana? Jadi tuan-tuan nak pilih yang mana? Nak pilih A ke nak pilih B? Tentu tuan-tuan pilih B sebab B ni rasa dia sedap. Tak? Tetapi kenapa dalam amalan kita tak memberatkan rasa? Tapi di dalam makanan kita memberatkan rasa. Adil lah kita dengan Allah, tuan-tuan. Ada. Jadi bertahun kita semayang, tak ada rasa. Jadi kita tak ada buat tindakan apa-apa pun. Bertahun kita puasa, puluhan tahun kita puasa, tak ada rasa apa-apa. Puluhan tahun kita zikrullah, tak ada rasa apa-apa. Puluhan tahun kita menuntut ilmu, tak ada rasa apa-apa. Puluhan tahun kita salawat, tak ada rasa apa. Tapi makanan kalau tak ada rasa, masa tu juga kita akan ketepikan makanan itu. Kita akan mula mencari makanan yang ada rasa. Itu yang bila kita fikir balik, aku tidak adil dengan Allah. Tak adil lah kita, tuan-tuan. Macam mana ungkapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mana kita tipu diri kita sendiri. Ya? Itu dia. Kerana nur pada hati engkau mengetahui ia. Orang yang menyalah suruh Allah Ta'ala dan lupa padanya, seperti racun bagi hati engkau. Ketika Allah dah letakkan nur dalam hati kita, ketika tu tuan-tuan, bila kita menyalahi akan perintah Allah dan kita lupa Allah, dia jadi racun. Baik, saya pakai baju putih ni, tuan-tuan. Ketika saya pakai baju warna putih ni, tuan-tuan, ada kotoran pada lengan baju saya ni. Nampak tak? Nampak tak, tuan-tuan? Pasal pun nampak. Sebab baju ni putih tu tak? Tapi kalau baju saya hitam, kena minyak hitam. Jadi kenapa kita tak rasa? Sebab bekas kita hitam. Itu jawapan. Jika hati kita penuh nur, datang benda salah. Sama, nur ni selalu dikatakan, pada kita ni selalu dididik kepada kita. Bila nur ni cahaya dia putih. Ada? Ada? Ketika tempat yang putih itu datang kotoran, dia macam racun ni tadi, tuan-tuan. Dia merosakkan. Bila kita biar, dia makin kotor dan makin kotor. Ketika itu, bekas ini dia berubah warna. Ketika kita ni tadi terkena satu kotoran, cepat-cepat kita akan mula rasa resah. Sebab apa kotor? Sebab apa kotor? Sebab apa kotor? Kita mula cari sabun untuk basuh.
Kita mula cari air untuk bersihkan. Tetapi bila pakaian kita berwarna hitam, datang kotoran. Kita tak rasa dia kotor sebab sedia kotor. Jadi, kalau kita buat salah, pasal apa tak rasa? Bekas kita masalah. Tapi jika kita berbuat salah, cepat rasa, bermakna bekas kita mula dah dibersihkan oleh Allah. Ini ya tuan-tuan. Mudah je. Sebenarnya dengan Allah mudah tuan-tuan. Dengan Allah Ta'ala ni paling mudah. Sebenarnya hubungan dengan Allah paling mudah. Kerana ilmu yang ditunjukkan oleh ulama kepada kita cukup mudah. Macam mana kita nak mengenal dan memelihara akan apa yang telah ditunjukkan oleh ulama. Tak susah tuan-tuan. Sebab itu ulama disebutkan kepada kita dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda orang kenal. Tanda orang kenal, kata hukama, satu, mahabbah. Kedua, kerinduan. Ketiga, takarrub. Kata hukama. Semakin kita kenal Allah, semakin kuat takarrub. Tapi kalau kenal, sekadar kenal pada ilmu, dia tak ada apa. Sebab itu ada orang sembang ilmu kenal. Ilmu kenal ni dia jadi sembang di kedai kopi. Sebab apa? Sebab dia duduk pada tempat ilmu kenal. Belum kenal. Tahu lain, tuan-tuan. Tahu lain. Tahu tak buat roti canai? Tahu. Pernah buat tak? Tak pernah. Bila tak pernah buat, tak pernah rasa. Maka ilmu itu dalam satu masalah. Mujahadah, satu masalah. Tahu lain. Tahu tu cerita lain. Tahu ni bab ilmu. Sebab itu dalam ilmu tauhid, diletak yakin ini beberapa peringkat. Satu, ilmu yakin. Kita yakin sebab ilmu yang kita ada. Kenapa kita yakin? Sebab kita yakin si pemberi ilmu ni tadi, sumber yang kita dapat, kita percaya. Baik. Tuan-tuan jumpa doktor. Tuan-tuan sakit. Tuan-tuan jumpa doktor. Dan doktor tu adalah doktor yang tuan-tuan percaya. Dia bagi ubat, tuan-tuan makan. Dengan kepercayaan tuan-tuan. Tadi, ubat ni tadi tuan-tuan kata bagus. Walhal doktor lain pun ubat yang sama ke? Tapi tuan-tuan kata apa? Saya rasi dengan klinik ni. Hak klinik ni tak rasi. Tak sesuai. Nampak tak? Sebab tuan-tuan tak percaya. Keadaan yakin ini daripada sumber ilmu yang kita dapat, kita yakin. Tetapi hanya menjadi ilmu. Tidak kepada ainul yakin. Kenapa kita tak ainul yakin? Sebab kita tak amal dengan ilmu tu. Itu yang saya beritahu tuan-tuan. Dalam kuliah-kuliah sebelum ni pun saya ada beritahu. Tentang apa? Kita ada duit dalam poket 1,000. Kita yakin tak tuan-tuan nak pergi kedai makan? Yakin. Pasal apa yakin? Sebab dia ada 1,000. Betul tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan nak masuk tak kedai makan? Sebab apa? Tapi kata kita pegang rezeki dah telah dijamin oleh Allah. Ada tak yang menyalahi adat? Ada tak perkara yang berlaku menyalahi adat? Sewaktu kita ada duit, kita masuk kedai makan dan kita makan. Tapi duit kita tak pakai tuan-tuan. Ada tak? Orang lain tolong bayar. Jadi ilmu dia macam mana ni? Adat dia macam tu.
Adat dia, perjalanan adat dia begitu. Tetapi adat ni boleh menyalahi adat. Itu yang saya katakan, kita ada duit 1,000 dalam poket, kita berani pergi kedai makan. Berani pergi pasar raya. Tak gitu? Sebab kita tahu kita ada duit, lalu kita rasa kita ada duit. Kita belajar sifat wujud, kenapa kita dah tahu tak rasa? Kita tahu Allah bersifat wujud, tapi kenapa tak rasa? Kita tanya diri kita, bila masa kita rasa wujud Allah? Sembahyang maghrib tadi, rasa tak? Kita tanyalah. Ada duit, kenapa rasa? Kita tahu tak ada duit dalam poket tuan-tuan? Tahu. Dan kita rasa ada duit. Lalu bila kita rasa ada duit, kita yakin. Nampak tak? Yakin. Belajar sifat wujud. Tahu ada Allah wujud. Tapi tak rasa wujud. Bila tak rasa wujud Allah, tak boleh yakin wujud Allah. Baik. Kenapa saya kata macam tu? Bila tuan-tuan jalan sorang-sorang, kenapa tuan-tuan yakin ada rasa hantu? Tuan-tuan pergi kubur, sorang-sorang, malam. Tuan-tuan rasa ada macam ada benda je sebelah lah. Kalau pergi ramai-ramai, tak rasa. Sebab tuan-tuan rasa ada kawan. Nak? Kita pergilah kubur tengah-tengah malam. Nak pula kubur tu baru orang tanam, orang mati kena bunuh. Masuk aja tanah kubur, rasa dah. Lalu kita yakin yang ni hantu. Betul tak? Tuan-tuan rasa besar kepala dah. Tuan-tuan yakin masa tu yakin rasa tuan-tuan tu wujud orang ke wujud hantu tuan-tuan? Pengalaman. Kenapa kita boleh tahu ada jin? Dalam Quran pun disebut jin wujud tak? Wujud. Kita tahu, kita rasa, kita yakin. Kenapa pada Allah tak boleh? Ini masalah kita. Ilmu ada dah. Tahu ada dah. Begitu juga wujud, kidam, baqa, mukhalafah. Samalah tuan-tuan. Tahu. Ya, tahu. Tapi kita tak rasa. Lalu bila tak rasa, tak tahu. Allah ni bersalah-salahan pada yang baru. Tapi tak boleh rasa yang Allah ni bersalah-salahan pada yang baru. Itu yang kita letak selain Allah sebagai Tuhan. Itu yang kita letak selain Allah sebagai Tuhan. Kita belajar Allah bersifat qudrah. Tapi dalam satu masa, selain Allah lebih berkuasa. Ini masalah kita ni. Nah itu. Maka, kata dia, orang yang punya akal. Kata ulama, orang yang ada akal. Orang gila tadi tak berang gini. Orang gila. Gila ni lah. Orang ada akal, maka dia gunakan akal ini untuk Allah. Ini orang ada akal. Sebab apa lah gitu? Sebab Nabi kata gitu. Nabi kata, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang berakal, dia sentiasa lawan hawa nafsunya yang tak mau balik dengan Allah. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal bagi barang selepas mati. Ini orang ada akal. Dia tak fikir alam ini. Yang dipikir, alam akan datang. Itu orang ada akal.
Macam Nabi sebut macam ni. Besok kalau mati, kalau mati Nabi kata, satu kawan tinggal, satu kawan tunggu tepi liang, satu kawan masuk dalam kubur. Jadi yang kita usahakan ni, kawan tinggal ke, kawan hantar tepi liang ke, kawan masuk dalam kubur. Ikhlas tuan-tuan, jangan tipu Allah Ta'ala. Tuan-tuan cakap ni, Allah Ta'ala, ni malaikat terrakam ni. Terus catat. Hak yang kita buat selama 50-60 tahun ni. Kita buat ni, kita berkawan ni bersungguh-sungguh cari kawan yang tinggal ke, kawan yang sampai dekat tepi kubur ke, cari kawan yang sampai liang kubur. Kalau macam tu, kawan yang tinggal ni Ustaz tak boleh. Bukan tak boleh. Bawa dia masuk dalam kubur. Kawan yang tunggu tepi kubur ni, bawa dia masuk dalam kubur. Macam mana nak bawa? Biar kawan yang tinggal menjadi asbab, jalan untuk dia masuk dalam kubur. Jangan tinggalkan. Bawa masuk sekali. Kawan kita yang sampai dekat tepi liang kubur, bawa masuk sekali. Macam itulah. Iaitu kawan yang kata Ibnu Athaillah Askandariyah, kawan yang menunjukkan kita kepada perkara kebaikan. Ini yang buat masuk sekali. Menjadi asbab. Baik. Jadi janganlah kita sibuk kepada kawan yang kita nak tinggal, kawan yang hantar dekat liang, tapi kita tak sibuk dengan kawan yang nak masuk dalam liang lah. Rugi lah tuan-tuan. Rugi. Kalau saya cerita dia pun tuan-tuan perasan kot. Sekarang ni saya setiap bulan datang Kuala Terengganu. Bulan lepas tuan-tuan, matahari terbit, saya tangkap gambar. Lepas. Bulan ni pun saya tangkap gambar. Posisi matahari dalam dua gambar tu dia dah beralih. Dia dah beralih. Saya tak tahu, tuan-tuan sedar tak sedar tahu? Dia dah beralih. Tuan-tuan segi akal bila matahari tu terbit, dia mula beralih. Dia pergi mana tuan-tuan? Dia balik rumah ke macam mana? Dia terbit tu, dia beralih tuan-tuan, maka dia beralih kepada sebelah. Dia mula beralih. Itu yang Nabi cakap, besok pintu taubat akan tertutup. Tutup pintu taubat ni dengan sebab apa? Sebab matahari terbit sebelah barat. Satu. Kedua, sebab apa pintu taubat tertutup bila nyawa sampai sini? Gara-gara. Jadi matahari dah mula beralih. Kita tak berhenti buat maksiat lagi. Matahari mula beralih, tapi kita masih dalam keadaan yang sama. Yang ni, apabila sampai masa matahari itu terbit pada sebelah barat, kita dah tak boleh buat apa tuan-tuan. Tak kala itu macam mana nak buat? Taubat dah tak boleh terima. Tak boleh terima. Maka pada ketika itu, amal kebajikan menghapuskan amal kejahat. Tapi kalau semayang sunat, ba'diyah, qabliyah pun tak boleh buat, macam mana nak hapus kejahatan tuan-tuan? Yang ni pun sekarang kita tak mampu buat, masa terbit besok lagi lah tak mampu, tahu tak? Kalau sekarang tak mampu, takkan masa terbit mampu? Kalau sekarang pun kita tak mampu baca Quran, takkan masa terbit mampu tuan-tuan? Betul orang Melayu kata, ala bisa tegal biasa, benda hak ghalib. Tak? Kalau masa belum terbit pun kita tak mampu istighfar, bertahlil, bertasbih dan bertahmid,
bagaimana keadaan masa terbit. Ya. Yang kita katakan, jangan sekadar ilmu menjadi ilmu, tetapi ilmu yang kita ada menjadi asbab untuk kita hampir dengan Allah. Baru ilmu tu tak jadi laknat. Ya. Kalau tak, kita sama dengan apa yang Allah sebut. Masalul lazina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Lebih kurang, tuan. Ya. Tak lama dah, tuan-tuan. Masa dah tak lama dah. Ya. Dan tiada makan ia makanan yang ada padanya racun, jikalau manis dan nikmat sekalipun. Dan orang yang ada akal, dia tak akan makan makanan yang ada racun dalam dia. Maknanya orang ada akal, dia tak akan beramal saleh, yang mana amal saleh itu ada asbab ditolak oleh Allah. Jadi yang nak dibuang makanan ke yang nak dibuang racun, tuan-tuan? Racun. Ikan buntal. Tempat saya panggil ikan buntal. Sini panggil ikan apa, Muhammad? Buntal ke? Ikan buntal ni, orang yang pandai buang racun, dia boleh makan ikan. Tapi yang tak pandai buang racun, dia tak boleh makan. Jadi yang nak dibuang bukan ikan, tuan-tuan. Yang nak dibuang racun. Apa racun dalam makanan itu? Makanan rohaniyah, bukan makanan jasmaniyah. Makanan rohani. Racun-racun. Maknanya, makanan itu jadi rosak jika ada racun di dalamnya. Maka amalan yang ada racun, yang boleh merosakkan amalan, yang boleh merosakkan amalan, yang boleh merosakkan salat, yang boleh merosakkan qiyam, yang boleh merosakkan Al-Quran. Jagalah. Jaga, tuan-tuan. Lepas itu, saya selalulah cakap perkara sama. Sepatutnya semakin banyak majlis ilmu, kita dapat melahirkan semakin banyak orang soleh. Sepatutnya. Daripada segi teorinya. Segi teori dia macam tu. Semakin banyak orang mengaji, sepatutnya semakin banyak orang soleh. Tapi kenapa semakin banyak majlis, semakin sikit orang soleh? Ini jadi fikir ke, Haji Mi? Ya tak? Jadi fikir kita. Jadi fikir. Itu dia. Sepatut dia macam tu lah, kan? Sepatut dia. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis begini. Nabi kata, satu majlis zikir. Majlis ilmu ni majlis zikir lah. Dia dapat mengkifarahkan 1000 majlis asi, majlis maksi, dikifarahkan. Kalau ikut, mana masjid tak ada majlis zikir? Maknanya, bala Allah tak ada, tuan-tuan. Sebab terlalu banyak majlis. Jadi, yang kita lihat pada hadis itu, sepatutnya semakin banyak majlis itu, maka dikifarahkan segala mana terpadam, terhapus. Apabila banyaknya maksiat ketika itu, punca kepada turunnya bala Allah. Jadi majlis tu jadi apa? Ya ni. Baik. Itu saya pernah cakap dengan tuan-tuan, kita bukan nak khatam kitab, tuan-tuan. Khatam kitab mudah. Saya baca tu, khatam. Tapi kita nak khatam isi kitab. Lepas tu di madrasah, saya masa lockdown dulu, tak masuk pasal 3, pasal 4 kan. Saya khatam 2 kitab. Lalu saya berhenti lebih kurang 3 minggu. Jamaah saya tanya.
Kenapa Abi tak baca dah kitab? Saya kata, buat apa saya baca? Had 2 tu pun tak buat. Kalau 2 tu tak buat, 2 kitab tu tak dibuat apa yang kita dah mengaji, besok kena laknat, tuan-tuan. Allah tanya tak? Pasti tanya. Bila tanya, menjadi asbab kita masuk neraka Allah. Orang alim yang masuk neraka Allah dengan ilmu dia. Yang ni kita takut, tuan-tuan. Syahdan menunjuk sabda Nabi SAW bermula. Orang yang redha dengan agama Islam, redha dengan qadar dan qada dan ikhtiar Allah Ta'ala. Mana bila orang yang redha dengan agama, dia redha dengan takdir. Kena redha lah, tuan-tuan. Mesti kena redha. Macam mana lah kita tak redha dengan takdir? Kita beriman dengan yang memberi takdir, tetapi kita tak beriman dengan takdir. Tak munasabah, tuan-tuan. Yang memberi takdir Allah. Tetapi takdir dia kita tak percaya. Jadi, kalau kita tak percaya kepada takdir, percaya kepada yang memberi takdir, tak munasabah, tuan-tuan. Tak? Itu dia. Macam mana tu agak-agak? Kita ni banyak sangkut, tuan-tuan. Beriman dengan hari akhirat. Betul tak kita beriman dengan hari akhirat? Tu. Ataupun kita ada syak dengan hari akhirat. Macam ni. Tuan-tuan, orang bagi 1 racun. 1 tuaknya. Tuan-tuan pilih mana? Tuan-tuan pilih racun ke tuaknya, tuan-tuan? Tuak lah, tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan tahu kalau aku minum racun, mapuh. Sebab apa? Tuan-tuan tak nak ambil racun. Tuan-tuan yakin. Kita yakin tak kalau buat maksiat masuk neraka? Sebab tak yakin lah. Betul masih buat maksiat. Kenapa dengan racun kita yakin, dengan neraka tak yakin? Walhal masuk dalam rukun iman. Ada? Jadi kalau besok ditanya di malaikat, man rabbuka, agak boleh jawab tak? Tak lepas lah, tuan-tuan. Sebab tak yakin. Dalam tauhid, tak boleh syak, zan, waham. Zan tak boleh. Zan ni banyak yakin, sikit ragu. Dalam fiqh pakai, tuan-tuan. Zan ni pakai. Kita masuk lautan, kemudian kita tak tahu arah kiblat, kompas tak bawa apa. Jadi kita zankan di sini arah kiblat. Di sini arah kiblat. Lalu kita semayang. Tetapi zan ni, tuan-tuan, jika mana datang satu orang mukimin kat situ, dia datang kata, bang, kiblat salah. Ketika itu wajib semayang balik. Tapi jika tak ada orang tegur kita, dan kita yakin dengan zan kita ni, sah semayang. Itu fiqh, tuan-tuan. Tapi pada tauhidnya tak sah. Zan batal. Waham batal. Syak batal. Ini yang kita takut. Tatkala mana kita batal? Waktu mana kita batal? Itu yang saya beritahu dekat satu masjid. Saya kata, ada satu golongan, dia meletakkan Allah bertempat. Tak payahlah sebut golongan tu. Golongan-golongan yang tersebut dan yang terbabit sahaja. Ini tidak yang mengenai mana yang hidup ataupun yang mati. Sekadar rekaan cerita sahaja.
Lalu dia meletakkan Allah itu baik. Kita agak-agak tak sama tak dengan orang? Kita tak cakap Allah bertempat. Tapi kita rasa, kita pegang Allah Betul ke Ustaz? Betul. Kenapa kat Padang Midin tak rasa takut? Dekat Mekah takut? Dekat Bukit Payung tak takut pun, dekat Mekah takut. Kita takut tu sebab apa? Ni nak tanya, nak halus lagi akidah ni. Akidah nak bagi halus lagi ni. Kita tak cakap Allah bertempat. Golongan itu dia cakap. Kita tak. Tapi kita pegang begitu. Akidah ni dia kena cakap ke dia kena pegang? Tak sama tuan-tuan. Tak sama ke? Kita belajar Allah tak bertempat, Allah tak mustahil. Allah menerima tempat, Allah menerima masa. Kenapa kat Raudah doa elok-elok sungguh-sungguh? Dekat sini tak ada sungguh-sungguh. Masa kat sana je, tempat sana je ada Allah. Macam sama aje. Macam sama tapi tak sama. Sebab dia tak bagi nama. Puak ni dia tak bagi nama. Tapi macam sama. Sama tapi tak serupa dia cakap. Macam itulah tuan-tuan. Tahu tu? Oh, pening ngaji dengan Ustaz Rizam ni. Pening kata. Kalau macam ni salah. Memang kita orang salah pun tuan-tuan. Banyak salah sebenarnya. Kita nampak, kita rasa kita orang betul. Betul ayat yang saya suka baca tu, ulul albab ni orang ada ilmu. Tapi orang ni ahli ilmu yang macam mana? Tuan-tuan tengok sendiri ulul albab macam apa dia punya. Sebab itu golongan ni, dia sifat ulul albab ni, orang ni berfikir, orangnya ingat. Duduk, berdiri, baring, dia ingat. Ingat Allah. Ingat apa salah aku berfikir, apa salah aku? Apa yang aku masih salah? Macam tu sebenarnya. Barulah dia dapat natijah. Natijah, Allah sebut kat kita. Allah ni sayang kita, tuan-tuan. Natijahnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maknanya engkau ni tak dikurang langsung. Kita belajar tauhid kan? Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Kerana apa? Sebab Allah wajib bersifat dengan kamalat, yakni bersifat dengan kesempurnaan. Boleh kita nampak. Barulah fakina azabannar, baru boleh keluar dari neraka. Tapi kalau kita syirik, tak boleh fakina azabannar. Dalamlah tuan-tuan. Kat dalam. Sekarang ni kita kena muhasabah. Dunia dah tak lama dah tuan-tuan. Dah tak lama. Lepas satu wabak. Sekarang hubungan sejenis ni jadi merata dah tuan-tuan. Ada. Nabi kata zina ni besok zahir Nabi. Macam ni. Kan semua tanda hadis fitan. Kalau dulu gay lesbian ni sorok-sorok malu. Sekarang ni berani. Tak ada kata zahir. Jadi nak tunggu masa bila lagi tuan-tuan? Nak tunggu Imam Mahdi? Tak payahlah. Jangan tunggu Imam Mahdi lah. Ada orang pergi cari Imam Mahdi. Cari tuan-tuan. Sebab saya cakap ni bukan saya reka tuan-tuan. Orang datang madrasah saya,
hantar surat by hand. Oh, cakap orang putih. By hand. By hand, tuan-tuan, surat ajak saya pergi ke suatu tempat di Timur Tengah supaya menunggu Imam Mahdi. Saya kata, kau tunggulah, saya nak tunggu kat rumah. Macam-macam sekarang, tuan-tuan. Macam-macam. Agak-agak kalau zahir Imam Mahdi, kita jadi tentera ke, kita yang dipenggal kepalanya. Ini persoalan. Sebab apa? Sebab Imam Mahdi akan pancung orang kafir. Siapa yang cakap kita kafir? Pokok, batu. Kita duduk di pokok, ada tak? Kita duduk di pokok, sekarang pukul dokong lah, kurang lah kan? Musang King. Terengganu ni dokong dah kurang lah sebab orang tebang Melaka. Duduk di tepi pokok Musang King. Musang kata, ni kafir ni. Maka Imam Mahdi dan tentera ni datang bunuh. Sebab akidah kita tak selesai. Kita ragu. Ragu itu, ragu ini, ragu itu. Takkan mukmin ragu. Dalam iman dia tak boleh ragu. Duduk di pokok rambutan. Pokok rambutan kata, sini ada orang kafir. Sudah. Masalah kita. Jadi selesaikan akidah. Mudah. Selesaikan akidah. 8 suku dah kita. Dan firman Allah. Dah ya tuan-tuan? Cukup lah ya? Rasa macam lama dah lah. Rasa macam dah kiamat dah rasa. Dia kalau kita ngaji usul, ngaji tasawuf macam ni tuan-tuan. Dia yang sedap ni ngaji PK. Ngaji PK sedap. Dia yang jadi ngantuk ni, ngaji tauhid dengan ngaji tasawuf je ni. Mengantuk. Kadang-kadang dia buat-buat tidur sebab aku salah ni, dia buat tidur kata. Tak mengaku tuan-tuan, tak mengaku syirik tu. Tak mengaku syirik. Masih rasa beriman. Sebab tu tuan-tuan, benda akidah ni benda dalaman. Sebab itu kata Nabi, al-iman tasdiqu bil qalbi. Jadi orang sidik. Membenarkan tu. Benar ni duduk dalam, benarkan di sini tuan-tuan. Duduk sini, maka cuma dia jadi Islam, dia tak di mukmin lagi. Duduk sini, dia jadi Islam. Ketika dia duduk sini, dia dapat segala hukum orang Islam. Dia dapat zakat, dia dapat tanam dia kurma Islam, mati disemayangkan, dimandikan. Tapi belum tahu mukmin. Ya ke Ustaz? Ya, Abdullah bin Ubay macam tu. Abdullah bin Ubay banyak kali syahadat tuan-tuan. Bukan sekali. Abdullah bin Ubay. Tapi dia tak tasdik. Ketika dia bersama dengan orang mukmin, dia kata, kita sama-sama. Kami beriman. Qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim. Qalu inna ma'akum. Bila dia bersama dengan golongan-golongan kafir, Allah letakkan syayatinihim. Dia kata apa? Qalu inna ma'akum. Kita sebenarnya, ini siap-siap kita belaka ni. Nampak? InsyaAllah. Jaga iman kita. InsyaAllah. Baik itu tuan-tuan, dalam kitab Darus Samin. Silap saya. Begitu ada hadis di situ, Rasulullah suruh kita perbanyakkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni rajin baca tuan-tuan. Kalau ikut amalan ayah saya dulu, dia baca Qul Hu ni hari-hari 1000 tuan-tuan. Tiap hari 1000. Itu amalan almarhum lah. Saya tak kuat tuan-tuan, saya tak kuat. Saya dah dapat 1000 sehari tu rasa macam penat sangat. Rasa macam sakit jantung. Rasa jantung tersumbat rasa.
Habis 1000 tu. Wallah lamanya habis 1000. Jadi mereka orang dekat dengan Allah setiap hari 1000. Jadi tahqiq. Pada ketika itu kita mula yakin dengan Allah. Baik, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Tolong doakan, mudah-mudahan saya kira selesai dah kuliah saya di Terengganu. InsyaAllah sehari 2 lagi saya akan tolak balik ke Selangor. Tolong doakan mudah-mudahan kita datang balik saya selamat. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kalau tak jumpa kat sini, kita jumpa kat sana lah. Kat mana Ustaz? Kita janganlah jumpa dalam neraka. Kita nak minta lah jumpa dalam syurga. Katakanlah minta jumpa dalam neraka, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Itu yang pertama. Yang keduanya, tolong doakan madrasah kita di Kampung Gemuruh ni. Mungkin tuan-tuan dah tahu semua kot. Dah tahu. InsyaAllah kita akan buka satu madrasah di Kampung Gemuruh. Tuan-tuan tolong doa. Dan Allah mudahkan urusan. Dan semua perkara. Allah permudahkan semua perkara insyaAllah. Sebab saya yakin, perkara yang ditakdirkan oleh Allah, pasti takdir itu telah disiapkan oleh Allah. Saya tak yakin macam tu. Saya tetap yakin macam tu. Perkara yang ditakdirkan Allah, pasti Allah telah siapkan takdir. Allah Ta'ala takkan biarkan kita. InsyaAllah. Saya minta doa je. Saya tak minta lain. Saya minta doa. Doa tuan-tuan. Baik, setakat ni. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa yaqinan sadiqa wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqikna bit taqwa wal istiqamah wa haqqikna bit taqwa wal istiqamah wa haqqikna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.